Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam simposium Pemuda Muda. Bagi meneruskan sesi kita pada malam ini, saya ingin menjemput Cikgu Anita anak Nio, Cikgu Najib binti Bani untuk ambil beberapa kali dalam presentasi ini. Yang berusaha Encik Munshi bin Abdullah, Ketua Program Promosi Kesihatan. Yang berusaha Encik Razif Zakaria, Penyelaras Program Doktor Muda Kebangsaan kita. Yang saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, guru penasihat Doktor Muda, rakan-rakan sejawatan, para penyelaras Doktor Muda Negeri, penyelaras program Doktor Muda Bahagian, kawasan dan daerah. Assalamualaikum, salam sejahtera lagi sekali saya ucapkan. Sebelum itu, terima kasih kepada Puan Pengurusi sebab persediaan saya nak ditentas. Okey. Tahniah kepada semua yang menjadi insan terpilih pada simposium kali ini, kerana kita bersama-sama dapat menimba ilmu, mengorek pengalaman dari para pelaksana program Doktor Muda yang cemerlang di tahap masing-masing. Baiklah, pada malam ini kita berkumpul lagi untuk bersama-sama berkongsi pengalaman daripada guru-guru dari sekolah cemerlang luar bandar yang terpilih dari Borneo, iaitu dari Negeri Sabah dan Negeri Sarawak. Dan di sini saya ingin memperkenalkan sebelah kanan saya Cikgu Mazni binti Bali, guru dari SK Universiti Sabah. Beliau telah berkhidmat ataupun bertugas sebelum ini pada tahun 2008 di SK Kepawang, dan selepas itu berkhidmat di SK Universiti Sabah pada tahun 2009 sehingga sekarang. Dan pengalaman beliau di dalam program Doktor Muda adalah bermula dari tahun 2008 sehingga sekarang, iaitu lebih kurang dalam 6 tahun. Dan itu sedikit berkenaan beliau. Dan saya ada info tambahan. Cikgu Mazni biasanya kalau menyertai convention di peringkat kebangsaan, biasanya sekolah yang akan menang untuk pertandingan buku informasi kesihatan yang kebiasaan. Dan saya rasa 3 tahun ke berapa tahun berturut-turut 2 tahun berturut-turut SK Sekitar telah menjuarai untuk kategori buku informasi kesihatan. Okey, dan di sebelah hujung sana Cikgu Anita anak Nio merupakan guru dari SK Tanjung Limbang, Sarawak. Pengalaman beliau di dalam program Doktor Muda adalah selama 8 tahun dan bermula dari tahun 2006 sehingga 2014 semenjak beliau bertugas di SK Tanjung Limbang, Sarawak. SK Tanjung Limbang merupakan salah satu sekolah perintis Doktor Muda di negeri Sarawak. Dan walau bagaimanapun sebelum ini beliau pernah menjadi guru sandaran dalam latihan, dan semasa itu beliau telah berjinak-jinak menjadi seorang penasihat kelab Doktor Muda di semasa latihan sebagai guru sandaran. Okey. Dan sedikit maklumat yang ingin saya kongsikan bersama di sini. Untuk Cikgu Anita, berbagai halangan telah beliau temui untuk sampai ke Kuantan dengan keadaan cuaca ribut. Untuk makluman semua, kalau tak pernah pergi
kecil. Oleh kerana cuaca tidak mengizinkan, maka flight beliau telah di-cancel. Dan akhirnya dengan izin Allah juga lah dia boleh bersama dengan kita di sini. Manakala untuk Cikgu Mazni, saya difahamkan beliau sedang cuti belajar sekarang, melanjutkan pelajarannya di peringkat sarjana dalam pengurusan persekitaran. Dan di atas komitmen dan cinta mereka kepada Kelab Doktor Muda, saya boleh simpulkan di sini, belum kesimpulan lagi lah, kesimpulan awal saya di sini. Cikgu Nita menjelaskan kepada kita di sini bahawa setiap kekurangan, setiap halangan itu bukan satu alasan untuk menjadi tidak cemerlang dalam sesuatu perkara. Dan manakala untuk Cikgu Mazni, beliau sanggup mengorbankan cuti belajar itu bukan halangan dan itu bukan satu alasan. Di mana ada kemahuan, di situlah ada jalannya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan rasa bangganya menjemput terlebih dahulu Cikgu Anita Anak Duyuk untuk meneruskan pembentangan beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Lilis selaku pengurusi majlis. Salam perpaduan dan salam satu Malaysia kepada pegawai-pegawai dari Kementerian Kesihatan, pegawai-pegawai dari Kementerian Pendidikan, dan semua rakan guru penasihat Kelab Doktor Muda seluruh Malaysia. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia kerana memberi penghormatan kepada Kelab Doktor Muda SK Tanjung untuk berkongsi tentang kejayaan yang dicapai oleh kelab ini sejak ditubuhkan pada tahun 2005. Walaupun SK Tanjung menghadapi berbagai cabaran, serba-serbi kekurangan seperti keadaan fizikal sekolah yang uzur dan daif, dilanda bencana banjir dan tebing sungai yang runtuh, namun kekurangan ini bukanlah sebagai penghalang untuk SK Tanjung meraih kejayaan sama ada dalam bidang akademik maupun kurikulum hingga ke peringkat kebangsaan. Kejayaan ini adalah hasil usaha kerjasama semua pihak, sama ada sokongan yang jitu dan padu dari semua warga sekolah maupun komitmen kerjasama dan hubungan yang erat antara warga sekolah dengan Jabatan Kesihatan Negeri maupun daerah, PIBG dan komuniti setempat. Sekolah SK Tanjung ditubuhkan pada tahun 1964. Pada tahun 1967, bangunan baru telah dibina oleh Majlis Daerah Limbang. Bangunan yang uzur dan ini masih digunakan bagi menampung ataupun mengatasi masalah kekurangan bilik darjah. 97% murid-murid sekolah SK Tanjung terdiri daripada kaum Bisaya. Lokasi sekolah terletak luar bandar, iaitu Grade A SPM. Sekolah ini mendapat band 2 dan ranking yang ke-1088 daripada 7.674 sekolah di Malaysia. Enrollment murid di sekolah ini seramai 136 orang dengan bilangan murid asrama seramai 40 orang, staf akademik seramai 14 orang, dan anggota kaki tangan sokongan seramai 8 orang. Ini merupakan keadaan fisikal sekolah, aku yang dulu bukanlah sekarang. Akibat daripada banjir, sekolah yang dulunya pernah memenangi pertandingan 3K peringkat bahagian Limbang dan menjadi pusat tapak perkemahan kurikulum peringkat negeri Sarawak hanya tinggal kenangan. Inilah keadaan padang sekolah yang separuhnya sudah runtuh ke sungai. Ini pula keadaan laluan masuk ke sekolah dengan jalan yang sempit, hampir dengan tebing sungai. Ini gelanggang sekolah
gelanggang sekolah merupakan satu-satunya lokasi yang selamat untuk murid-murid melakukan aktiviti riadah, gerto dan pendidikan jasmani. Ini makmal komputer sekolah. Beginilah keadaan bilik kerja yang tidak kondusif dan selesa untuk proses PDP dengan lantainya yang uzur, berlubang dan tidak rata. Keadaan ini boleh menimbulkan risiko bahaya kepada murid-murid dan guru-guru. Kelab Doto Muda SK Tanjung telah dilancarkan secara rasmi sebagai perintis Kelab Doto Muda di bagian Limbang pada 23 September 2005. Ini merupakan klinik Doto Muda SK Tanjung dan sekarang ini jaraknya hanya 2 meter dari tebing sungai. Akibat daripada banjir pada tahun 2009, klinik Kelab Doto Muda ini telah mengalami kerosakan dan terpaksa dipindahkan ke bangunan yang lebih tinggi. Kelab Doto Muda dikerajui oleh 3 orang guru penasihat dan 19 orang adik Kelab Doto Muda. Ini adalah wajah-wajah adik Kelab Doto Muda tahun 2006 hingga 2010. Ini pula adik Kelab Doto Muda dari 2011 hingga 2014. Ini merupakan pelantikan Kelab Doto Muda hasil perbincangan bersama antara guru penasihat dengan unit promosi Jabatan Kesihatan Daerah Limbang. Dalam usaha menggapai kejayaan, warga sekolah SK Tanjung terpaksa mengarungi berbagai liku dan cabaran. Ini adalah antara senario yang sering dihadapi oleh warga sekolah, banjir apabila banjir melanda. Dan pada tahun 2009, sekolah dilanda banjir sebanyak 13 kali dalam tahun berkenaan. Inilah keadaan sekolah kita ketika banjir. Dan inilah pahit manis kehidupan warga pendidik SK Tanjung demi anak didik tercinta dan tanggung jawab yang diamanahkan. Ini pula duka-duka pelajar dan ibu bapa ketika mengambil anak-anak balik dari sekolah semasa banjir. Warga sekolah juga terpaksa mengambil risiko semasa mengarungi jalan dan air yang berbuaya. Ini tidak senang. Ini pula adalah keadaan persekitaran sekolah selepas banjir di mana kawasan sekolah dipenuhi dengan tanah berlumpur. Inilah keadaan sekolah kita sekarang, di mana setiap kali air bah, setiap kali tebing sungai akan berubah dan akibat tebing sungai semakin aktif. Ini pula adalah intervensi adik-adik Kelab Doto Muda selepas banjir, di mana mereka akan melakukan aktiviti seperti gotong royong, pembersihan persekitaran sekolah, dan mengadakan ceramah kepada rakan sebaya tentang penyakit bawaan air. Ini adalah kejayaan dan pencapaian Doto Muda Pembesar peringkat negeri. Kekurangan bukanlah penghalang untuk meraih kejayaan, seperti pepatah mengatakan, kejayaan dicipta oleh manusia biasa yang bekerja secara luar biasa. Berikut adalah kejayaan dicapai oleh Kelab Doto Muda dalam Pembesar Doto Muda peringkat negeri dari tahun 2006 hingga 2013. Melalui pertandingan dalam convention ini, Kelab Doto Muda SK Tanjung telah menjuarai beberapa pertandingan dan seterusnya mewakili negeri Sarawak ke convention Doto Muda peringkat kebangsaan. Di antaranya mewakili negeri Sarawak dalam pertandingan pameran di Negeri Sembilan pada tahun 2013. Mewakili negeri Sarawak dalam pertandingan inovasi di Pulau Pinang pada tahun 2011. Mewakili negeri Sarawak pertandingan pameran di Melaka pada tahun 2008.
Mewakili Negeri Sarawak bagi bahagian Limbang dalam Simposium Guru Penasihat Kelab Doktor Muda di Pulau Pinang pada tahun 2012. Seterusnya, adik-adik Kelab Doktor Muda SK Tanjung juga tidak ketinggalan dalam meraih anugerah kompetisi Doktor Muda Harapan dan Cemerlang pada tahun 2011 hingga 2013. Berikut ialah kejayaan Kelab Doktor Muda dalam program Berus Gigi Peringkat Daerah Limbang. Anjuran Unit Promosi Kesihatan Pergigian. Berikut merupakan sijil-sijil kemenangan dalam pertandingan kebersihan dan kesehatan mulut sekolah rendah peringkat daerah Limbang. Pada tahun 2013 telah mendapat tempat pertama, tahun 2012 mendapat tempat kedua, pada tahun 2011 mendapat tempat pertama dan terbaik, pada tahun 2005 dan 2014 telah mendapat tempat pertama. Berdasarkan rekod kejayaan ini, pada tahun 2005, Unit Promosi Jabatan Kesihatan Daerah Limbang memilih SK Tanjung sebagai sekolah perintis Doktor Muda bahagian Limbang. Hampir setiap tahun, Kelab Doktor Muda mengekalkan kejuaraan dalam pertandingan kebersihan dan kesehatan mulut sekolah rendah peringkat bahagian Limbang. Kemenangan ini dikekalkan disebabkan adanya program pergigian anjuran bersama Kelab Doktor Muda dan Unit Promosi Kesehatan Pergigian Daerah Limbang, di samping program-program khas yang dilaksanakan oleh Kelab Doktor Muda sendiri, yaitu program I Love My Teeth dan program Memberus Gigi dengan singkatannya KIT Proji. Program I Love My Teeth ini bertujuan untuk memberi motivasi kepada murid-murid untuk bersaing secara positif tentang pembudayaan penjagaan kebersihan gigi dan mulut secara konsisten. Strategi pelaksanaan setiap kelas akan dinilai semasa latihan mengurus gigi secara mingguan. Kelas yang terbaik akan diberi plak pusingan secara bergilir-gilir. Anugerah kelas terbaik minggu ini dinilaikan berdasar kehadiran yang konsisten semasa aktiviti proji dijalankan. Seterusnya, penilaian anugerah kelas terbaik aktiviti proji akan diumumkan pada akhir tahun semasa Majlis Kecemerlangan Sekolah. Seterusnya, program khas proji program Memberus Gigi, yaitu singkatan bagi program proji merupakan singkatan program Memberus Gigi. Ia dilahirkan oleh Adik Doktor Muda pada bulan Februari 2010. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, bahwa inovasi ini telah memenangi pertandingan peringkat negeri. Objektif proji ialah bagi memastikan bahawa semua berus gigi berada dalam keadaan teratur, bersih dan selamat untuk digunakan. Objektif yang kedua, melahirkan murid-murid yang berdisiplin tinggi ke arah menyemai amalan pembudayaan penjagaan kebersihan gigi dan alatan berus gigi yang cemerlang. Objektif yang ketiga, meningkatkan tahap kesedaran dan pemahaman murid terhadap keperluan dan kepentingan menjaga kebersihan gigi khasnya dan badan amnya. Bagaimanakah proji ini dilaksanakan? Setiap kelas mempunyai satu kit proji diletak di dalam kelas masing-masing menggunakan ruang yang minimal. Dengan ini keadaan kelas lebih teratur dan kemas. Dan doktor muda yang bertugas menjalankan tugas mengikut jadwal yang ditetapkan, seperti membawa kit proji ke lokasi ngurus gigi dan mencatat kehadiran murid. Seterusnya, rasional pelaksanaan proji di sekolah kerana sebelum proji dilaksanakan, murid meletakkan alat tersebut di merata-rata tempat seperti di dalam beg, bawah meja dan di bilik air. Dan kelas kelihatan tidak tersusun karena alatan ngurus gigi yang tidak seragam diletakkan di merata tempat dalam kelas. Alatan ngurus gigi tidak bersih karena terdedam kepada debu dan habu. Dan juga murid tidak konsisten mengurus gigi ke sekolah.
maka mereka tidak dapat menghadiri latihan mengurus gigi. Waktu rehat murid menjadi pendek kerana murid terpaksa membuat persediaan mengurus gigi. Pelaksanaan proyek ini memberi impak yang sangat positif kepada murid-murid tentang kepentingan amalan kesihatan pergigian bagi mengekalkan senyuman manis sepanjang hayat. Antara impak pelaksanaan kit proyek menjimatkan masa murid semasa proses mengurus gigi, peratusan kehadiran murid semasa latihan mengurus gigi meningkat, masalah kerosakan gigi dalam kalangan murid menurun, aktiviti mengurus gigi berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah murid yang tidak mau mengurus gigi ke sekolah, murid berdisiplin malam berhemat tinggi menyusun alatan mengurus gigi, waktu rehat murid berjalan dengan lancar dan teratur. Mengurus gigi murid seragam, ia juga kelihatan kemas, bersih, teratur dan selamat digunakan, meminimalkan ruang penyimpanan alatan mengurus gigi di dalam kelas. Ini adalah kajian sekolah peringkat kebangsaan dan negeri. Antaranya sekolah pernah menerima anugerah tawaran baru New Deal peringkat kebangsaan pada tahun 2010 dan juga pernah mendapat sebuah hati dalam pertandingan bilik pos peringkat kebangsaan pada tahun 2006. Ini kejayaan sekolah peringkat daerah dalam akademik. Ini kejayaan sekolah peringkat daerah dalam co-curriculum. Seterusnya ialah serba sedikit tentang program-program yang dilaksanakan oleh Kelab Doktor Muda bersama komuniti, BBG dan Jabatan Kesihatan. Ini program Kelab Doktor Muda bersama komuniti dan klinik kesihatan sempena hari keluarga BBG dan kem seringan kesihatan. Ini pula program bersama komuniti semasa program kem kesihatan Aiwan Sehat 2013. Dan ini adalah Adik Kelab Doktor Muda bersama Jabatan Kesihatan beri terlimat tentang penyakit berjangkit. Ini Adik Kelab Doktor Muda melaksanakan kerja amal membersihkan kawasan gereja bersama komuniti setempat. Seterusnya ini aktiviti senam aerobik sempena Minggu Sihat Doktor Muda. Pada 2 Mei 2012, seramai 12 orang kumpulan pemikir Doktor Muda telah melawat ke Kelab SK Tanjung. Begitulah tadi serba sedikit perkongsian yang dapat saya kongsikan berkenaan Kelab Doktor Muda SK Tanjung Limbang Sarawak. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Anita di atas penerangan dalam amat terkesan di hati saya semasa saya go through slide presentation beliau sampai ke kuantan ini. Dan satu kata-kata yang menyentuh dan saya harap ia menjadi inspirasi kepada semua hadirin, semua tuan-tuan dan puan-puan di sini sekalian. Kejayaan adalah hasil kerja biasa orang luar biasa. Itu kata-kata yang saya rasa amat menyuntik di hati saya. Saya harap anda sekalian begitu juga. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan bangganya menjemput Cikgu Mazni binti Bali untuk meneruskan pembentangan beliau. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi Puan Lilis Suryani binti Raza, yang saya hormati pegawai KPM, pegawai KKM, rakan guru-guru penasihat Kelab Doktor Muda serta hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur
PKM kerana telah memberi peluang kepada kelab doktor muda SK Universitas untuk berkongsi pengalaman dalam sesi kekurangan bukan halangan. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan dengan latar belakang sekolah. Okey, sekolah SK Ulu Sepitang merupakan sebuah sekolah luar bandar yang terletak di daerah Sepitang, di mana terletak 140 km daripada kota Kinabalu dan 7 km daripada kota Sepitang. Sekolah ini mempunyai seramai 158 orang murid, di mana dari bilangan ini 67% adalah golongan pelajar miskin. Majoriti murid adalah dari suku kaum Kedayan dan bilangan guru seramai 17 orang dan kaki tangan sokongan seramai 8 orang. Okay. Ini merupakan keadaan sekolah SK Ulu Sepitang, di mana dari segi prasarana sekolah ini hanya mempunyai 2 blok bangunan konkrit yang menempatkan kelas dan bilik guru, manakala sebuah bangunan kayu lama yang dijadikan bilik Jacob dan bilik doktor muda serta stor. Terdapat juga pusat sumber, makmal komputer, asrama desa dan blok pentadbiran. Okey, sekolah ini merupakan sekolah luar bandar yang tidak mempunyai talian telefon dan fax, manakala talian internet berkala kadang-kadang okey, kadang-kadang KO. Okey, saya teruskan dengan sejarah penubuhan kelab. Kelab Doktor Muda SK Ulu Sepitang telah ditubuhkan pada 3 Ogos 2009, iaitu setelah guru kesihatan dipanggil untuk mengikuti TOT Doktor Muda peringkat daerah Bohol. Kelab ini telah dirasmikan oleh guru besar sendiri, iaitu Encik Ramli Awang Said. Pada masa ini hanya 2 orang guru nasihat telah dilantik dan seramai 30 orang murid daripada tahun 4, 5 dan 6 telah dipilih menyertai Kelab Doktor Muda. Okey, saya teruskan dengan kekurangan dan kekangan yang kami hadapi dari awal penubuhan kelab hinggalah ke hari ini. Antaranya ialah kekurangan kemudahan, di mana dari segi ruang atau tempat operasi ahli Kelab Doktor Muda, kekurangan alat penghubungan iaitu talian telefon dan gangguan bekalan elektrik, serta kekurangan alat multimedia dan ICT. Okey, untuk pengetahuan hadirin, kekangan dari segi masa, terdapat juga kekangan dari segi masa. Saya rasa kekangan ini juga dihadapi oleh guru-guru penasihat yang lain, di mana kita mempunyai masa yang agak terhad dengan perjumpaan sekali seminggu untuk menjalankan aktiviti serta latihan ahli Kelab Doktor Muda. Okey, kekurangan yang seterusnya adalah kekurangan dari segi keuangan untuk menjalankan aktiviti, program maupun penyediaan bahan bantu mengajar serta untuk bilik KDM. Okey, seterusnya adalah kekurangan dari segi sokongan, bukan kekurangan sebenarnya, yang ini sokongan dan kerjasama daripada pihak pentadbir pada awalnya memang agak menyedihkanlah. Tetapi bila Kelab Doktor Muda SK Ulu Sepitang telah menunjukkan pencapaian yang dapat mengharumkan nama sekolah, pihak pentadbir, PIBG, guru-guru maupun warga sekolah telah mula memberi sokongan kepada Kelab Doktor Muda SK Ulu Sepitang. Okay, yang kekurangan seterusnya adalah kekurangan dari segi tenaga, iaitu guru terlatih, dan kurangnya keyakinan. Pada mulanya sebelum kelab ini ditubuhkan, pada pertama kali kami mendengar program Doktor Muda, bermacam-macam perasaan kami rasa, sebab rasa daripada nama Kelab Doktor Muda tu rasa macam kelab elit, sedangkan kami cuma hanya sekolah pedalaman, dan kami berasa ragu-ragu adakah kami boleh mengikuti program yang terdapat dalam Kelab Doktor Muda. Tapi dengan sokongan dan bantuan daripada unit promosi kawasan Bohol dan negeri, kami telah dapat mengikuti dan menjalankan aktiviti Kelab Doktor Muda.
Okey, seterusnya kekurangan dari segi kemudahan. Kami telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kekurangan ini, di mana dari segi ruang yang terhad yang diberikan oleh pihak sekolah kami telah gunakan secara optimum, di mana pada mulanya Kelab Dr. Muda SK Bidang cuma diberikan 1/3 daripada bilik Jacob untuk beroperasi. Namun ini bukanlah halangan, di mana tempat tersebut kami ubah sesuai dan ditambah baik dari masa ke semasa. Selain itu, kekurangan dari segi bahan baku mengajar. Walaupun pihak Kementerian Kesihatan memangnya banyak menyediakan bahan bantu, tapi berbentuk dalam segi multimedia, namun atas kekangan gangguan bekalan elektrik dan kekurangan bahan multimedia, kekurangan alat LCD, jadi disebabkan kekangan tersebut, murid kurang peluang untuk menggunakan bahan bantu yang telah dibekalkan. Atas kekurangan itu, ahli Kelab Dr. Muda bersama guru penasihat telah mencipta inovasi BBM, namun inovasi BBM secara tradisional, namun disuntik dengan elemen-elemen yang boleh menarik minat murid untuk menggunakan BBM tersebut. Okey, ini adalah bilik Kelab Dr. Muda pada tahun 2010, iaitu berkongsi dengan bilik Jacob, cuma ada 1/3 ruang kami. Okey, pada tahun 2012 bilik ini telah berubah wajah, di mana kami telah ubah sesuai, berbaharui, menceriakan lagi agar murid-murid khasnya ahli Kelab Dr. Muda berminat untuk membuat aktiviti di ruang ini. Dan pada tahun 2013, tahun seterusnya, kami telah diberi kepercayaan oleh pihak sekolah, dan di mana pihak sekolah telah memberi sebuah bilik yang agak terbiar, iaitu bilik sebenarnya bermula bilik ini pada asalnya adalah sebuah bilik yang boleh dikatakan store, itu tempat penyimpanan barang-barang yang tidak digunakan. Jadi bilik ini telah diserahkan oleh guru besar untuk Kelab Dr. Muda beroperasi, dan atas bantuan PIBG dan PIBG, warga sekolah, pihak pentadbir dan unit promosi kawasan Bohor, bilik ini telah diubah sesuai dan berkeadaan seperti demikian. Okay, ini adalah bilik Dr. Muda sekarang lah. Ada sudut pencapaian, bahan bantu mengajar, sudut aktiviti dan sebagainya. Okey, untuk masalah bahan bantu mengajar yang seperti saya katakan tadi, ini adalah antara bahan bantu mengajar yang telah dibuat oleh murid bersama guru penasihat. Di antaranya adalah TV serbaguna, kotak, replika rokok, rokok pocong. Ini adalah antara. Okey. Seterusnya ini adalah buku informasi yang telah dihasilkan oleh ahli Kelab Dr. Muda dengan tunjuk ajar guru penasihat, dan buku ini telah dipertandingkan dalam Convention Dr. Muda pada tahun 2011 dan 2013. Okey, seterusnya halangan dari segi kekurangan keuangan. Okey, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah masalah hampir semua Kelab Dr. Muda. Jadi untuk mengatasi halangan ini, kami telah meningkatkan kerjasama dengan pihak lain seperti unit promosi, PIBG, syarikat swasta yang boleh memberikan sumbangan dalam bentuk apapun. Selain itu, kami juga berusaha untuk mempertingkatkan prestasi pencapaian ahli Kelab Dr. Muda untuk meraih sokongan keuangan. Di mana apabila kita menunjukkan prestasi yang baik, insya-Allah pihak sekolah, pihak lain kita akan dapat meraih sokongan daripada mereka. Okey, selain itu, Kelab Dr. Muda juga mencana pendapatan sampingan seperti jualan kad hari guru dan peniaga buku pesanan sihat. Kad ini berbentuk pop-up yang dibuat oleh murid sendiri. Okey, selain itu terdapat juga sumbangan guru-guru, terutamanya guru penasihat sendiri. Okey, ini adalah yang saya sebutkan tadi, penglibatan agensi luar dalam aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh Kelab Dr. Muda SK Ulus Bintang. Antara bentuk sumbangan adalah sumbangan keuangan, pameran, poster, risalah, ceramah, pek 4 gigi dan 2 gigi, okey, dan sebagainya.
Okey, ini adalah aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh kelab Doktor Muda dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Terdapat dua jenis aktiviti, iaitu aktiviti tahunan dan aktiviti berkala. Okey, ini adalah aktiviti tahunan kelab ahli kelab Doktor Muda. Saya rasa kelab Doktor Muda cikgu-cikgu juga menjalankan aktiviti ini seperti ceramah pagi, projek kelas angkat dan ceramah kesihatan. Ini adalah senarai aktiviti pada tahun 2011, di mana untuk karnival anti dadah dan rokok tahun 2011 adalah anjuran bersama dengan unit PPDS Pida Sekolah dan bersama PDRM Polis Diraja Malaysia. Okey, pada tahun 2012 kami telah menjalankan program gaya hidup sihat itu bersama dengan unit promosi kesihatan Beaufort, kemudian program Jom Cerdas dan program Nafas Segar. Okay, ini adalah program untuk aktiviti untuk tahun 2013, iaitu projek kelab bilik Doktor Muda bersama PIBG, di mana mereka telah membantu dari segi keuangan dan tenaga, iaitu mencat bilik, menjahit lansir dan mengemas bilik ini. Okey, seterusnya adalah kempen gigi sehat seniman meningkat bersama dengan klinik pergigian Sepitang dan Ops Bersih-Wangi. Okey, aktiviti seterusnya adalah Minggu Sehat Doktor Muda. Ini kami telah menjemput unit promosi kawasan Beaufort dan belajar dan mensyarah dari UMS untuk membuat demonstrasi recycle kertas. Okey, seterusnya adalah khidmat bantu alumni Kelab Doktor Muda, di mana kami telah menjemput alumni Doktor Muda yang pada masa ini sekolah menengah, bersekolah di sekolah menengah, untuk membantu adik-adik mereka dalam penyediaan bahan pameran dan sebagainya. Itu pula seterusnya adalah gotong royong bersama PIBG. Okey, ini adalah aktiviti yang dijalankan pada tahun ini, iaitu Nafas Segar 2014, perkemahan dan Minggu Sehat Doktor Muda. Okey, dari segi kekangan masa, sebenarnya kita tahu guru terikat dengan banyak aktiviti. Oleh itu, bagi kelab Doktor Muda SK Hospital untuk kekangan masa, kami telah mengadakan kelas tambahan hujung minggu. Tetapi mengikut keperluan, jika contohnya sekiranya terdapat keperluan untuk menyiapkan bahan bantu mengajar ataupun alat pameran, kami akan membuat kelas tambahan pada hujung minggu. Kemudian penglibatan alumni sebagai pembimbing Doktor Muda, di mana apabila memandangkan masa guru adalah terhad, jadi kelab telah menjemput alumni untuk membimbing adik-adik mereka dalam sesi latihan modul Doktor Muda. Okey, selain itu pembelajaran akses sendiri melalui inovasi BBM, di mana BBM yang dihasilkan boleh mereka gunakan, kerana BBM tersebut bukan sahaja menyediakan maklumat, tetapi terdapat juga aktiviti dan sudut uji minda di akhir penggunaan BBM tersebut. Jadi dengan adanya BBM sebegini, murid boleh belajar sendiri tanpa bantuan guru. Okey, seterusnya untuk kekurangan kemahiran, kita tahu kemahiran guru adalah terbatas. Sebab terdapat juga guru yang kurang mahir tentang ilmu teknikal dalam kesihatan. Jadi untuk kekurangan itu, kami menjemput pihak seperti unit promosi kesihatan, Bangkitangan Hospital dan klinik kesihatan terdekat untuk membuat ceramah yang berkaitan. Selain itu, menghadiri POT yang dianjurkan, dan sebagai guru penasihat, kita haruslah mempunyai inisiatif sendiri untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan diri. Kita tahu sekarang ni maklumat di hujung jari kan, jadi apa saja yang kita ingin cari, kita boleh cari melalui internet. Okey, selain itu halangan kerjasama dan sokongan. Namun halangan ini kami hadapi hanyalah pada awal penubuhan Kelab Doktor Muda. Setelah
Program ini menunjukkan keberkesanan dalam meningkatkan pengetahuan dan amalan gaya hidup sehat. Jadi secara automatik program ini telah meraih sokongan pihak sekolah dan ibu bapa. Prestasi yang baik pastinya dapat meraih sokongan berbagai pihak, terutamanya pihak pentadbir, di mana kita seharusnya sentiasa berusaha untuk mencari peluang mempertingkatkan prestasi dan seterusnya mengharumkan nama sekolah. Okey, ini adalah antara pencapaian Kelab Doktor Muda yang telah meraih sokongan daripada berbagai pihak, iaitu pertandingan buku informasi kesihatan, di mana Kelab Doktor Muda SK Bintang telah menjadi juahan daerah negeri dan kebangsaan pada tahun 2011. Okey, pada tahun 2012 SK Bintang telah menjadi juahan pertandingan sudut pendidikan anti dada peringkat daerah dan negeri, dan kemudian menjadi wakil peringkat kebangsaan. Untuk makluman cikgu-cikgu, untuk sudut pendidikan anti dada P3 ini, ahli Kelab Doktor Muda secara automatik telah dilantik sebagai pengawas P3 yang bertugas untuk menyediakan bahan-bahan pameran. Okey, seterusnya adalah pencapaian pada tahun 2013, di mana Adik Atira telah memenangi buku informasi kesihatan telah menjadi juahan peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Manakala kelab ini juga telah menjadi sekolah cemerlang Doktor Muda Negeri Sabah dan seterusnya menjadi wakil ke peringkat kebangsaan. Untuk pameran pula, menjadi wakil daerah untuk peringkat negeri dan seterusnya anugerah co-curriculum kategori kelab. Pencapaiannya adalah setakat penyertaan. Okay, ini adalah pencapaian lain, iaitu penerbitan buletin Kelab Doktor Muda yang diterbitkan 3 bulan sekali, serta inovasi bahan batu mengajar yang digunakan dalam BNP. Kesimpulannya adalah jangan jadikan kekurangan sebagai batu penghalang bagi Kelab Doktor Muda sekolah mengorak langkah untuk terus maju, tetapi jadikanlah kekurangan sebagai peluang untuk kita meneroka jalan lain ke arah kejayaan. Sesungguhnya komitmen guru, kerjasama berbagai pihak dan usaha yang berterusan adalah penting bagi memastikan Kelab Doktor Muda mencapai prestasi yang lebih baik. Okay, setakat ini saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Masni di atas penerangan yang amat informatif tadi ya. Dari kesimpulan pembentangan Cikgu Masni tadi, kita boleh tengok di sini betapa pentingnya kerjasama pihak sekolah dengan berbagai pihak lain seperti DIDG, alumni juga dalam arah pencemerlangan pelaksanaan program Doktor Muda. Pak kata orang Sabah, atas kau cakap itu, okey, betul kan? Atas kau cakap itu maknanya berpulang kepada kamu sendiri sama ada nak atau tidak untuk melaksanakan sesuatu perkara. Jadi dari pembentangan kedua pembentang kita pada malam ini, boleh tolong lihat sikit tak kat belakang sana? Okey, terima kasih. Okey, dari kesimpulannya kita boleh buat kesimpulan di sini. Setiap kita dalam menjadi seorang yang cemerlang memang akan perlu menempuhi berbagai halangan. Jadi saya secara pribadi berpendapat setiap kejayaan selepas beberapa halangan adalah satu pencapaian yang luar biasa. Rasa puas hati itu akan amat berbeza compare dengan kalau kita tiada halangan yang perlu kita hadapi. Saya ingin memetik beberapa kata-kata semangat dari kawan-kawan rapat saya. You know who you are, ada dekat bawah ni. Okey. Masalah atau halangan dalam menggapai kejayaan adalah satu ujian indah darinya. Satu ujian yang indah darinya. Okey. Satu lagi kata-kata semangat. Kita mungkin lambat, tapi kita bukan anak untuk hidup. Kita adalah kura-kura yang bergerak ke depan. Jadi dengan itu, saya tutup sesi kita pada malam ini. Ada soalan? Tutup pula. Ada soalan yang
ini ingin ditanya kepada pembentang kita pada malam ini. Saya bagi peluang 2 soalan sahaja. Cikgu Manti kata tiada. Ada soalan? Tak ada yang nak tanya, semua dah faham kot. Okey, saya bagi peluang 1, 2, 3. Betul tak ada ya? Okey, maknanya mungkin tak ada soalan. Selepas ini kalau ingin bertanya dengan lebih lanjut, mungkin boleh berjumpa dengan Cikgu Manti dan Cikgu Anita. Kalau ingin bertanya secara peribadi ya. Maka dengan itu selesailah sesi kita pada malam ini. Jadi saya kembalikan kepada saudari pengerusi majlis kita. Terima kasih. Terima kasih kepada pengerusi dan para pembentang atas perkongsian yang cukup bermakna. Jelas dan nyata, kekurangan firman yang bukan penghalang untuk memajukan kelab bertemu. Terusnya, Malik dengan segala hormat yang menjemput Encik Munshi Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menyampaikan cerahan dan penghargaan kepada pengerusi dan para pembentang. Dijemput Tuan Lili Suraimi Razali. Seterusnya, Puan Anita Anak New York. Seterusnya, Puan Mazni binti Bani. Terima kasih diucapkan kepada Encik Munshi Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia atas penyampaian cenderahati dukungan. Untuk makluman semua.